Sekali lagi. Ada tengah present. Sekali lagi. Kalau kata demo nanti, insyaAllah. Kalau kata berlaku. Boleh. Sebenarnya dia ada step dia. Ada sebenarnya step ya. Step tu memang komplit kali ikut ya. Hak saya atas tu insyaAllah dia boleh buat ya. Sama tu. Okay, ya. Dia tengah present. Kalau boleh sekali lagi. Lah. Buat nak molek. Yang boleh. Ikut. Banyak gangguan luar ni, Itulah. Amat dah malah tu. Itulah. Amat dah malah dia. Amat dah. Ada lagi. Hak bagi, hak ni hak lain ni, hak bagi ni. Itulah. Tapi lain okey lah. Tengok tadi semua okey. Sekejap lagi. Dia tengah ni sekali lagi. Boleh. Ya, sila. Tak apalah kalau ada gabung-gabung maklum yang royak. Boleh tak apa. Maklum yang UBKK kau nak royak Itifah kau. Ya, anak sambil tak ada masalah. Ada yang nak kongsi ke apa-apa sini? Ustaz ada masalah ke biasa? Ada yang masalah di sekolah sambil tu. Boleh tunggu. Kalau ada masalah kita boleh pakai kongsi. Ustaz, saja yang nak tanya ni. Elang 80 tu apa maksud dia Ustaz? Saja je nak tanya. Ibu bapa masalah dia suami isteri bekerja. Betul anak laki tak masuk. Sepanjang PDP admin kali abut masuk. Kan Mak dengar ayah dia tak baik, kita telefon. Untuk anda belajar, tak ada pemantauan. Tak ada pemantauan aku. Gana saat ni Ustazah boleh dia mak dengar ayah dia tu bekerja. Tiga lah kita kata dulu kita kata. Jadi anak-anak dia tak ada tahu ke. Dia tak siap yang masuk ke situ. Kita tak anak dia guna telefon ke. Gitu. Panjang PPI tak masuk ni. Itulah. Ramai ibu bapa bekerja, separuh pelajar tu. Separuh je lah masuk. Bapa boleh ni lah. Boleh ke apa sifat boleh bicara ke apa ke. 10 ada 24 orang tu. Dalam 10 orang je pelajar masuk lah. Selebih dia tu ibu bapa bekerja. Ya, memang tak. Ustaz. Memang Ustazah tak respon. Putus tak? Tak terima respon apa-apa lah dia. Tak ada. Saya tanda lah ibu bapa mesej kata tak boleh hari kerja. Dia respon di Jumaat 1 je lah. Tak atas. Respon Jumaat 1 je?
Apa je. Ada ibu bapa Hmm. setiap saya gitu. Oh ya dia tak apalah kalau nak hantar dia pergi sekolah tak je lah dia nak satu salah cek gitu lah. Dia bagi keluar gitu lah kalau ada dia kata dia tengok hari dia cuti lah untuk anak dia. Lo ni tak Okay. ada sponsor ni. Ibu bapa bekerja. Jadi hak tu lah sebab kita dari segi masalah tu sebenarnya memang kita sendiri pun tak boleh. Sebenarnya kadang kita tak boleh nak paksa juga murid sebab benda ni ialah muka telefon tu hak milik ibu bapa kan. Bila mana ibu bapa fikir kepentingan apa dah soal Google Meet atau soal PDPR ni mungkin ibu bapa fikir tak penting mana ataupun fikir tak apalah dia tak boleh belajar ataupun dia ada masalah yang tak boleh nak elok. Contohnya mungkin tu telefon yang bukan telefon Android maksudnya. Sebab saya ada part-time macam internet gitulah. Dulu saya part-time biasa-biasa. Jadi bila PDR gini, saya tengah lagi minta free ke student. Lepas tu ni ada jaringan prihatin kan. Jadi jaringan prihatin adalah tolong claim kepada ibu bapa di 40. Jadi sepanjang saya buat ni saya dah oleh 10 keluarga. Hak biaya pun jaringan prihatin ada 100 lebih waktu dia bayar. Sebab kadang dia beradik dia beradik telefon berebut. Jadi mesti kita meet nak buat Google Meet. Yalah betul. So handset tu yang pakai ramai-ramai. Jadi sayanya dululah Ustazah nak buat Google Meet hari minggu ni. Okey ke tanya bapa student. Lepas tu dia respon. Saya tengah Google Meet masa tu. Lepas tu tengok respon separuh kelas. Jadi saya start dengan Google Meet lah. Tapi ada juga gila-gila dengan WhatsApp. Jadi Telegram saya tak buat lagi lah. Saya buat dengan WhatsApp. Gitu je atas video sebab saya juga kot ni student ibu bapa dia tak naik laju. Saya tak laju. Yalah sebab gini. Tengok rasa gitu. Mahal bayar betul. Tapi mana-mana hak teguh ada dari ni, murid tak claim dari telefon ibu bapa dia. Bolehlah ayat ke saya. Saya tolong. Nah, bolehlah. Allah, terima kasih Ustazah ni. Nanti kita PM PM. Dia sebab muka 31 Oktober lah ingatlah nak claim telefon tu. Jadi ada kita gini lah macam nak habis satu kita kena tengok ni lah IC ayah dia tu layak tak nak buat jaringan rating lo ni. Jadi kan balas student claim tu. Jadi kau bertambah student masuk GDPR. Kalau platform alhamdulillah lah. Okey. Ada saya di 24 ni rumah anak murid. Kecik-kecik dengan ibu bapa dia. Dia telefon kita lah. Oleh SIM card. Okay, cuba buat gitu je lah. Tanya-tanya cuti. Kita ni, kita nak apa ni. Bagi student masalah je. Gitu lah. Jadi ibu bapa dia kerja tu tak boleh nak tebus lah jadi prihatin. Dia macam itu pun sedar lah. Kalau mak ayah dia kerja tu boleh jadi prihatin. Okey. Dari segi memanglah awak kata ya. Sila. Saya
masalah utama telefon dengan internet pun tak ni beberapa je. Tak ni dia. Mhm. Mhm. Hmm. Ada cerita Okey. kita tak berasa tu je. Ustaz ada juga pelajar saya. Mhm. Saya Ya. add dia dalam group pagi. Tengah hari tu dia left dah. Oh. Ni Grup apa dah? Grup ni lah, grup PDPR. WhatsApp kelas lah. PDPR. Jadi saya berhubung dengan guru pagi dia. Dia kata ayah dia tu tak berminat macam mana tahu. Tapi saya check balik dalam group pagi. Dia join PDPR. Okey. Baik, kita dah apa dah? Ustaz Kamal pun dah masuk semula tu. Alah. Nyanyi sungguh kepada penceramah kita pagi ni. Lain tu memang memang gangguan sungguh. Oh. Ki boleh dengar Ki? Boleh. Sila. Alah. Lain punya buana Minta maaf, tu hari ni. minta maaf banyak je. Ya. Kita Mungkin lepas ni kalau kena bawa minta GM maaf. tu kena pilih. Tak apa. Mungkin lepas ni kena pilih lokasi yang kena cari lokasi yang signal agak kuat untuk buat GM tu. Itulah. Biasanya lain tak ada masalah bulan ni. Mungkin hari ni tu. Saya kau try atau pula. Semua itu sambal balik. Sila. Ada ya. Nampak lagi di skrin tak nampak Nampak K, yang keluar K, kamar tu. Lebih dah. Tak. Nampak K je. Tubik Datuk K. Tubik huruf K saja. Dah Datuk okey je. K, Datuk K tu. Tak apa, gini Mak. Sambil-sambil tu boleh bagi penerangan mode ataupun kaedah yang boleh diguna pakai oleh guru-guru kita. Sambil-sambil tunggu slide tubik tu. Mana suara Ustaz Kamal? Dia bukan tergelar, dia mungkin kecek tapi line putus. Tu dah. Tak apalah Ustaz, dengan suara pun tak apa dah. Ada. Dah, mungkin suara pun tak sapa ni. Suara pun tak ada. Habis suara lah Ustaz. Suara Ustaz tu mahal tu. Ilmu duduk situ. Ustaz Kamal duduk mana? Nama dia? Tupak. Dia di Cabepak. Tupak Cabepak Temengoh Tupak. Jauh ke dengan Ustaz Ki? Tak jauh mana. Ya. Kalau dekat ni tu orang atas ni semua sama. Jauh Atas dah. Ada lah kongsi jenis. Jauh dekat ni. Nak rentas daerah Ustaz lagi dia ajak tu anak murid. Dia tak suka. Ya. Pergerak ke terbatas ke? Tak boleh nak rentas lagi dah.
Tak boleh lagi, tak buka penuh lagi. Tak sepenuhnya. Mereka itu anak-anak murid agak sampai tak internet tak nak simpan free. Baca lah respon lah. Itu dah. Dia memang dia mungkin gini, saya nak minta juga jasa baik yang serta yang guna komputer ataupun laptop khususnya yang guna background yang bergerak tu. Yang guna background bergerak tu kalau boleh tukar kepada background statik ni ataupun background yang mati. Sebab kadang background bergerak ni pun dia boleh dia menyebabkan dia melambatkan juga aplikasi GM ni. Boleh jangan pengguna ni. Ustaz. Kita. Ya, sila. Apa ni saja nak tanya Ustaz. Setakat ni kalau PDPR Ustaz do analisa lah. Mana hak paling mudah Ustaz? Kalau kita ni guru ni nak mudah belaka, nak mudahkan murid kita lah. Maksudnya tidak beban kepada dari segi maksudnya Android dia. Dari segi penerimaan maklumat kepada murid ke? Boleh Ustaz share tak sikit-sikit? Dia sebenarnya benda ni pun banyak faktor juga. Segi kebanyakan hak kita macam paling famous juga dari segi penyampaian lembaran kerja ataupun latihan, lembaran kerja ataupun latihan melalui grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp. Sebab itu maknanya selagi orang kata bila masa saja sekiranya parent buka data untuk telefon dia tu, insya-Allah dia murid ataupun ibu bapa tu akan terima maklumat daripada kita. Cuma dari segi yang nak baca ataupun dia nak buat latihan ataupun dia nak balas dia nak beri maklum balas tu pula kepada murid tu lah pula. Pula pada murid itulah pula. Mungkin sebab cuma hak macam supaya hak Ustaz Kamal ayat saat ni sekiranya macam kita fikir mungkin kita kena pelbagaikan penggunaan aplikasi sebab lah ni WhatsApp memang kata duduk ranking nombor 1 lah.
dari segi penggunaan dia. Tapi kita mungkin boleh guna juga aplikasi lain seperti Telegram. Sebab Telegram ni dia kapasiti untuk kita nak hantar sesuatu bahan-bahan media, dia boleh walaupun kapasiti besar ataupun besar dia boleh hantar. Kalau WhatsApp ni tak, dia hanya yang besar kecil saja. Dengar ke? Ustaz dengar ke? Benar. Tapi kan Ustaz, ada juga parents ni kan, sebab Telegram kan kena download pula kan, masuk dalam telefon. Jadi rungut time juga daripada ibu bapa, berat lah telefon, download Telegram pula lah, gapolah, macam-macam. Jadi macam kata saat ni lah, macam WhatsApp ni dia terhad kan. Macam kita nak akan banyak-banyak tu tak boleh juga. Gitu. Jadi kalau kita suruh download Telegram, macam-macam pula lah parent. Juga telefon lah, gapo dia akan kata. Gitu pula akan timbul masalah. Ya. Betul lah. Okey, kita dah boleh terus kepada pembentangan daripada Ustaz Kamal. Sila. Okey, ni lagi. Dengar. Okey. Nampak kau hak sharing tu? Nampak. Tubik. Okey, laju dah lain ni, kalau pelaju dah tak tahu. Habis laju dah. Ya. Okey, minta maaf banyaklah Ustaz dah. Memang benda ni kita tidak dapat elakkan. Nak macam mana? Di luar jangkaan. Itulah di luar jangkaan. Biasa kita buat dalam hari tu pun okey, tak ada masalah je. Sebenarnya mungkin ada orang yang mencemburui kita tu. Itulah, mungkin ada sabotaj rasanya. Tak apa, kita cuba. Okey, Ustazah. Ni kita sambung yang tadi ni. Bila kita boleh nampak dah? Tak apa, bahan dia saya bagi nanti. Ustazah tengok yang sepintas lalu, nanti bahan dia nanti saya akan bagi kepada Ustaz Naki untuk di-share. Benarnya, Ustazah ikut je step dia tu, dia akan jadilah. Dia banyak dah nanti. Okey, ni ialah bila kita dah buka slide. Saya tunjuk daripada awal balik. Langkah pertama ialah kita masuk kepada Google account. Kita pergi kepada Google App, nanti dia ada Drive. Daripada Drive tu lah Ustaz dah boleh masuk ke dalam Drive. Dan dalam Drive tu Ustaz pergi ke My Drive, ambil Google Slide. Google Slide. Okey. Kalau slow sikit ni, slow. Ya. Takut tak nampak. Dia ada Google Slide nanti. Ustaz tak payah salin nanti saya akan bagi benda ni. Kita akan bagi. Okey, daripada Google Slide ni dia akan keluar bentuk macam PowerPoint. Kalau Ustaz dah pernah buat PowerPoint, maka Ustaz dah bolehlah mahirlah, boleh buatlah benda ni sama, lebih kurang je. Dalam ni tempat kita nak isi tajuk, nak isi bahan-bahan kita. Okey. Cara kita nak ambil gambar ataupun nak ambil sesuatu benda, kita boleh pergi pada image. Kita boleh ambil dia daripada komputer direct. Contohnya kalau Ustaz ada gambar dalam komputer, boleh ambil gambar dalam komputer. Ataupun Ustaz boleh ambil gambar ni dalam internet. Nak masuk dalam internet, search the web ya. Search the web, Ustaz boleh tengok sini. Contohnya okey, ni search the web, okey. Contoh yang saya ambil ni adalah gambar, saya ambil daripada komputer saya lah. Tapi sebelum tu Ustaz kena rangka lah dulu. Kita nak mengajar apa sebenarnya. Contoh yang saya ambil di sini adalah adab makan dan minum. Ini contoh je. Makluman ni kita ambil sebelum makan apa yang perlu kita buat, semasa makan apa yang perlu kita buat, selepas makan apa yang perlu kita buat.
Ini lepas tu kita cari dia punya button yang sebelah kanan tu biasanya saya cari dalam internet je. Tak usah dah tulis ya button macam saya tulis sebelah kanan tu. Button dia keluar, kita ambil dan kita drag masuk dalam slide kita. Okey. Okey, ini ialah contoh kalau kita nak ambil gambar, kita nak proses. Contohnya kita nak ambil video, kita nak letak dalam slide kita. Slide lah ni. Cuma kita kena upload video tersebut. Kita download daripada internet ataupun video-video yang ustaz dah ada. Kita upload je masuk dalam Google Drive kita tadi. Ni kita upload video dan gambar ke Google Drive. Sebab kita nak suruh benda ni laju sebenarnya. Ataupun boleh juga gambar tu kita langsung ambil daripada internet tu. Video ambil dalam YouTube tu pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita ambil link dia sahaja yang kita paste di PowerPoint kita. Nanti bila pelajar kita klik direct ke YouTube ataupun gambar yang kita ambil. Okey, ni contoh ialah kita ambil daripada drive kita. Dan ni ialah contoh. Contoh ni saya ambil daripada YouTube. Bila kita buka YouTube, Ustaz dah klik kanan di YouTube tersebut, dia akan ada copy video URL dia tulis. Copy URL video dia. Kita klik yang tu dia akan keluar link dia, kita copy lah link dia tersebut. Okey. Bila kita copy, kita pergilah letak di tempat slide kita. Membuat link dengan video, okey. Itu cara dia ialah klik daripada atas tu dia ada macam rantai tu. Kita klik insert link, dia akan masuk insert, kita copy, kita paste itu je. Link daripada video tadi. Okey, saya tunjuk lagi. Ini sebentar lalu Ustaz. Ustaz dah bahan ni, Ustaz dah Hakim boleh nanti. Okey. Ni kita nak dapatkan proses link ataupun get link daripada YouTube yang telah kita download. Yang telah kita letak dalam My Drive kita. Kita nak ambil link macam mana nanti. Itu ialah cara dia. Klik kanan. Dia ada get link juga nanti. Okey. Contohnya kita nak ambil button. Proses menyambungkan button dengan video link sama juga. Klik pada button. Klik kanan. Klik di link. Insert link atas tu. Kita paste je link kita. Maka dia akan pergilah ke sana. Okey. Ini contoh. Sekali lagi kalau Ustaz nak buat kuis, dan saya yakin Ustaz pernah buat kuis dengan menggunakan Google Form. Ini pun sama. Kita boleh linkkan juga Google Form yang kita buat tu dalam slide kita. Contoh, okey, ini satu contoh membuat kuis di Google. Ustaz boleh buat kuis, mudah je. Kita ambil link dia. Link dia tu yang pentingnya yang kita nak sambung. Kita ambil link dia dan kita copy, kita pergi paste di button tempat kita letak. Contoh sini, ini yang dah selesai. Contoh ni yang dah selesai. Lalu yang ni kita save as PDF. Contohnya kita save ni. Ustaz dah tengok. Sini kita nak save PDF. Kita file. Kita pergi kepada download PDF dokumen. Daripada PDF dokumen ni lah yang akan kita hantar kepada pelajar kita. Ni kita hantar. Boleh dengar Boleh dengar Saya nak cuba tunjuk satu contoh yang kita dah buat. Boleh dengar? Tak boleh dengar ke? Boleh dengar. Boleh. Okey. Saya cuba tunjuk satu contoh Satu contoh yang saya dah buat tapi Ustaz dah lebih arif lagi dalam benda ni. Dalam rekod nak hias-hias dia dan sebagainya. Saya tunjuk contoh. Saya mati dia ni, saya ambil buka lain. Ya, lampu lain laju ni. Okey, saya ambil contoh dia. Saya akan buka. Okey, sekejap buka contoh PowerPoint. Okey. Okey, ni kalau Ustaz dah berasa kalau nampak dah lah.
Anda nampak ke Ustazah? Tak? Nampak Ustaz. Nampak Okey. Nampak. Ini yang sudah Nampak. beres. Kalau Ustaz nampak beres lah kita. Okey, ini adalah satu contoh yang mana kita dah buat siap PDF je. Kita hantar je benda ni kepada pelajar. Nanti pelajar boleh tengok contohnya, dia boleh baca sebenarnya sebelum makan apa yang perlu dia buat. Tapi di samping benda-benda ni, dia akan ada satu lagi aksesori lain yang boleh menarik minat dia. Contohnya, dia nak cuba doa makan. Saya cuba klik doa makan ni. Kalau Ustaz boleh, saya tengok. Dia akan link ke boleh nampak ke Ustazah? Boleh Ustaz, boleh. Nampak video tu? Nampak. Okey. Video tu gambar Ustaz. Nampak gambar je ni. Video. Gambar Video saja. tak nampak. Gambar Video tak saja. Tak nampak video. Okey, jap. Gini. Video. Okey, tak apa, Gambar saya buka. ni ya. Bila budak klik doa, contoh deh, bila budak klik doa nanti saya sharing. Yang akan keluar di doa tu ialah dia keluar gini. Saya tunjuk Ustaz salah nanti. Saya stop sharing, saya buka dulu. Sepatutnya dia keluar video. Tapi mungkin dia tak nampak kot. Sekejap. Mungkin dia lambat ke atau sebagainya. Contohlah. Ini doa sebenarnya bila pelajar tu klik doa tu, nanti saya hantar. Benda ni saya akan hantar pada Ustazah. Ustazah boleh tengok nanti. Bila dia klik saja doa tersebut, maka akan keluarlah gambar Upin dan Ipin sedang membaca doa. Video. Membaca doa sebelum makan. Begitu juga dengan doa selepas makan. Akan keluarlah gambar Omah dan Hana baca doa selepas makan. Begitu juga dengan kuis dan nasyid Al-Quran dan sebagainya. Saya tak pasti Ustaz boleh tengok ke tak. Saya telah klik satu. Tapi saya rasa tak boleh tengok kot. Saya boleh tengok. Tak nampak video? Tak nampak? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak apalah. Lebih Ustaz video. Tak apa, tak apa, saya buka link video pula. Okey, video. Tak apa-apa. Mungkin dia kata dia mungkin proses loading video tu mungkin lambat. Siapa present ni? Ada orang present ni? Ada orang present tu masuk belaga lain. Belaga lain ni. Belaga lain. Present. Gua tu check. Present check. Kau cover lagi masuk ni. Okey, saya buka ni contoh. Tak apa, saya ambil lah. Ini contoh ialah di mana kalau budak tu klik lagu selawat bawah tu. Nampak? Okey, video. Nampak dah video tu. Nampak dah. Nampak video. nama kata dah. Nampak. Bila budak pelajar tu klik selawat, ia akan keluar benda ni. Apa kita tengok dulu mata sambil-sambil. Tapi benda-benda gini saya rasa boleh menarik pelajar lah. Cuma kita kena kreatif lah sikit lah. Tu je.
Okey, boleh Ustaz? Ini satu. Boleh, Satu. Ustaz. Satu lagi, contoh saya tunjuk sekali lagi ialah, ya, kalaulah budak ni klik hak lain pula, contohnya dia akan klik ialah doa selepas makan. Contoh saya akan tunjuk pada Ustazah. Doa selepas makan ni biasa saya video dia saya download dulu dan saya letak dia dalam Google Drive. Saya letak dia dalam Google Drive. Dia boleh sama ada kita nak ambil direct pada internet ataupun kita nak ambil dalam Google Drive kita. Okey, saya tunjuk contoh. Inilah kalau budak tu klik doa selepas makan. Ni lain laju molek pula dah. Nampak Ustaz? Okey, terus. Nampak. Video berjalan tu. Gerak. Ustaz buka suara di video tu sedap sikit dengar. Dia banyak lah. Mana kita boleh buat link lah. Ustaz, kita boleh buat link. Kita boleh tahu pelajar kita tu minat mana sebenarnya. Kita boleh buat. Sebenarnya banyak. Kalau dia klik dalam tu memang banyak lah. Okey, saya matikan news. Sekejap Okey. Ini yang kita hantar pada mereka ialah PDF saja. Kita tak perlu hantar video. Kita tak perlu hantar. Kalau nak hantar video memang besar. Memang budak nak download tu. Sebab saya pernah dengar rungutan daripada ibu bapa. Dia kata cikgu hantar video. Download. Nak download dia kata semejam lah. Kena dia tak ada lain pula lagi masalah. Ini tak apa. Kita hantar dalam bentuk PDF ni. Sebenarnya tujuan kita ialah kita nak suruh dia baca hak sebelah tepi tu. Sebelum makan, semasa, selepas makan dan sebagainya. Tapi kita buat selingan. Selingan pun benda yang berkaitan dengan apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Boleh buat, boleh Ustaz boleh cuba nanti. Step dia saya akan hantar nanti. Ustaz ikut je nanti. Mudah je lah sebenarnya. Boleh cerak lah. Okey, ni satu. Boleh, insyaAllah Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Ni satu lagi ialah saya akan tunjuk tentang kalau Ustaz bilang, ada Ustaz dah guna word wall tadi? Ada ke? Siapa guna word wall tadi? Ada orang tak pernah guna word wall? Tak pernah. Saya nak buka. Saya tunjuk. Tak apa, kita buat. Kita cuba. Word wall ni lagi menarik. Saya tunjuk Ustaz. Ni Ustaz. Ada Ustaz guna word wall. Pernah buat? Tak apa, ini kita kongsi lagi. Ya, ada. Kita kongsi lagi, mungkin ada yang belum buat. Tak apa. Boleh Ustaz. Kongsi Ustaz. Kita kongsi. Ni ada satu lagi pula. Ni ada 3 insya-Allah. Okey, ni nampak word wall, cara membuat kuis PDPR menggunakan word wall. Okey, nampak. Nampak dah? Okey. Jadi cara dia mudah ya. Mudah ya Ustaz. Proses membuat kuis ni memang mudah. Kuis ni kalau Ustaz bagi pada murid memang berkesan lah. Saya pernah beri pada murid yang paling malas sekali saya rasa. Saya beri Ustaz. Saya beri benda ni dia teruja. Sambutan. Dia minta pula dengan kita. Ustaz tak ada lagi ke? Excited budak. Excited. Benda biasa kita kata kan. Tapi benda tu boleh menarik dan boleh memberi ilmu pada dia. Okey, langkah pertama mudah ya Ustazah. Ustaz masuk pada Google tu, Ustaz tulis ya, word wall. Word wall nanti dia akan keluar macam tu, Ustaz klik yang word wall create. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah Ustazah klik ya sign in with Google. Kalau Ustazah ada email Google dah, klik ya sign in, start create dan juga masuk melalui sign in Google. Mudah ya. Ini paling mudah. Ini yang paling praktis setakat saya jumpa. Dia banyak lagi sebenarnya yang buat ni. Tapi ini yang paling praktis. Paling mudah dan paling menarik minat.
pelajar. Ya Ustaz. Okey. Plan. Betul lah. Orang biasa buat dia tahu. Besok juga buat quiz link. Betul. Okey, ini step dia. Saya tunjuk ya nanti Ustaz. Nanti bahan ni saya akan bagi nanti. Saya tunjuk ya. Ni create activity. Tapi kalau kita nak yang banyak lagi yang template dia tu, ya ada yang berbayar lah. Cuma yang tak berbayar pun ada. Betul tak? Yang nak banyak yang berbayar. Ya, betul Ustaz. Pilih template yang kita kendaki. Contoh sini lah saya pilih satu quiz saja. Dan juga di wall ni kita boleh buat. Contohnya kita nak membina soalan. Kita kena bina soalan dulu. Mula membina soalan. Bila kita klik tadi, ya kita buat bina soalan. Apakah hukum beradat dengan ibu bapa dan sebagainya. Contohlah ni. Yang 7 tu ialah mula membina soalan. Yang 8 tu kita klik tu kita boleh masuk gambar. Gambar tu ialah gambar yang berkaitan dengan soalan kita lah. Jangan pula masuk gambar yang tidak berkaitan. Nanti payah pula. Budak tak faham. Contohnya kita ada bersama dengan keluarga, bapa dan sebagainya. Okey. Yang 9 kita cara nak masuk gambar ialah kita klik upload. Dia ada atas tu, dia ada upload untuk masuk gambar. Yang ke-10, kita buat soalan, kita tanda yang mana betul. Jawapan yang betul kita kena tanda. Tanda right yang betul. Dan yang lain salah. Kalau budak klik yang betul, maka dia akan jadi betul. Kalau yang salah, maka dia kira yang salah lah. Okey. Okey, untuk nak tambah soalan lagi, kita boleh klik add question untuk tambah soalan. Mudah ya. Tak dah. Ni boleh cuba start. Yang kita keluar lagi ni. Yang kita ubik lagi ni dan kita boleh yang nombor 12 tu, nombor 14 tu kita boleh pilih jenis permainan apa yang dia nak. Contohnya benda soalan sama tapi template yang berbeza-beza. Ada game show quiz, ada open the box dan sebagainya. Saya tunjuk. Okey. Bila dah selesai tadi, kita dah buat siap semua dah kita buat. Kita kliklah set assignment. Set assignment 16, 17 kita isi nama dan kita start. Nanti dia akan keluar dia punya link. Link ni lah yang akan kita bagi pada pelajar. Kita copy je link ni, kita terus masuk kepada WhatsApp pelajar kita. Pelajar kita akan klik WhatsApp ni dan dia akan minta benda akan minta dia masukkan nama dan sebagainya untuk permainan dan sebagainya. Ini contoh. Okey, saya tunjuk satu contoh yang saya dah buat tapi contoh sajalah, bukan betul-betul lah ni. Mana saya buat wall lah, saya ingat dah tak mana lah. Sekejap. Nak cari sikit. Tapi memang budak suka lah. Wall, mana wall saya ni? Tak ada. Dia ada link lah, macam link itulah link untuk kita bagi pada pelajar kita. Saya try cari je. Memang mudah lah, tak boleh guna ni memang kalau budak memang seronok dah. Tak ada budak tak seronok kalau guna wall. Ustaz boleh kongsi ke Ustaz ada? Ya tunggu pula. Bila ni lambat lagi ke? Esok weekend ni pula lagi lah Ustazah. Betul sebab dia suka. Dan ibu minat. Dia minat, dia suka. Lepas tu kehadiran tu boleh kata ibu dengar bapa dia pun tak marah. Tak payah nak gap. Memang dia belajar sambil bermain. Dia Ustaz nak masuk. Betul Ustaz. Betul. Siap tanya. Itu saya rasa kaedah yang lebih sesuai untuk masa sekarang ni. Untuk masa sekarang ni itu kaedah dia saya rasa sebab setuju. Kena Ustaz Fadilah hati. Oh ya. Setuju. Memang ada tak kira kelas pertama atau kelas gesuk ke, memang sambut teh tu hangat macam gong pisau panas lah. Hangat deh. Boleh terang Ustaz. Ustaz boleh terang, kalau tak terang rugi. Saya cuba cari link, saya buat sikit lah. Nak handle. Bahaya-bahaya tu kita ready awal-awal lah. Kita rangka dulu. Betul lah. Kita rangka dulu dulu buat soalan macam mana, gambar apa kita nak letak.
Nanti dia ada. Okay, saya ambil satu contoh pada Ustazah ni ada bersama bapa. Ini saya buat ni sikit ya. Sekejap saya nak sharing. Boleh Tengok je Ustaz dulu, Kamal ya. tunjuk ke cara buat kita lalu? Ni Cara ni. buat kuih yang mudah-mudah. Buat cara dia ada di dalam Go to Belakang. Okay. Cuma ni contoh ya, saya tunjuk contoh. Okey, saya tak boleh tengok ni. Boleh. Contoh wall. Ni yang paling ringkas. Tapi tak betul pun saya buat ni. Tengok. Mana dia akan keluar gini, bila kita bagi link kepada pelajar akan klik start ni, boleh. Biasanya pelajar akan isi nama dulu, ya. Dia pelajar tu akan isi nama dia. Bila dia isi nama dia akan keluar gini lah. Contohnya apakah hukum berada dengan ibu bapa, contohnya. Kalau budak ni jawab makro, dia akan keluar salah. Dia tunjuk yang betul tu. Dan dia ada music pula tu. Ya. Saya Ada selingnya. Ada selingnya. Apakah perbuatan tersebut terhadap ibu bapa? Contohnya kita jawablah macam contoh. Kalau budak jawab ya, dia akan tulis betul. Terusnya, apakah kesan kepada seorang anak jika tidak beradab dengan ibu bapa? Contohnya lah. Saya buat ni ya. Kalau jadi budak suka, dia banyak bentuk lagi. Contohnya, benda ni kita tukar kepada lain lagi. Dia boleh tukar contoh. Kita klik pada template dia aja. Ni saya tunjuk contoh. Kita klik template baru. Tunggu kejap, dia loading. Kita terang. Ni ha. Budak tak minat apa ni dia. Mana betul? Cari. Cari. Lari. Cari. Supaya dia duk main game lah Ustaz dok. Lupa duk main game tu. Sebab lah ni saya rasa budak main game lah ni. Main dah. Tak lepas anak kita pun gitu juga. Betul. Itulah lebih kurang contoh dia. Nampak saudara? Dan dia banyak lagi template dia tu. Banyak lagi template dia. Kita boleh pilih lah nanti ada yang berbayar dan ada yang tak berbayar. Kalau nak lah yang lagi canggih, dia kena yang berbayar tu lah. Sebenarnya. Okey. Boleh InsyaAllah. Bahari nanti saya akan bagi nanti. Cuma ni saya nak terangkan sikit. Ni hak famous. Hak famous lah ni ialah cara pengajaran menggunakan Telegram. Ini yang paling top sekarang ni. Dia nak mencelah sikit Ustaz Kamal. Boleh. Sila. Dia tadi kita ada mendengar juga bukan Rungut Tan mewakili Rungut Tan ini dia mewakili ibu bapa lah. Sebab ibu bapa kan ada setengah yang pakai telefon yang tak berapa nak mahal sangat, jadi nak install banyak-banyak aplikasi ni dia jadi berat telefon. Mudah ya sebenarnya. Yalah sebab kita tahu macam WhatsApp sendiri. Betul. Benda ni kita tak kena install. Benda ni kita tak kena install tu sebab kadang-kadang kita nak cari benda yang mudah dan praktis. Kita tidak perlu bagi program kepada dia untuk dia install. Kita cuma bagi link je. Dia tak kena install pun dalam komputer, dalam telefon dia dan sebagainya. Dan that's all kita kena ingat. Mungkin situ ramai ibu bapa yang tidak faham. Betul. Dan kita kena bagi ruang nak sebenarnya sebab lah ni orang dah dekat ada care. Sebenarnya ibu bapa pun dah dekat ada care. Jadi kita kena bagi ruang. Kadang-kadang kita terlalu mendesak. Dan kira ibu bapa, dia berpandangan ibu bapa ni pagi dah ada kelas. Petang ada kelas pula. Kadang-kadang malam pun ada kelas. Kadang-kadang ibu bapa pun jadi tension. Ya betul. Ibu bapa yang tension. Jadi kita kena, saya merupakan AJK PIBG di sekolah. Mari kita buat mesyuarat dan kita mendapat makluman daripada ibu bapa dan juga guru-guru bahawasanya kalau kerja anak yang kita bagi tu, kita jangan mengharapkan atas hari ni. Contohnya, hari ni pukul 3 ni dalam mana pun kena hantar, jangan. Sebab itu akan menambah tekanan kepada ibu bapa. Anak-anak tak ada telefon. Kadang-kadang ibu bapa duduk kerja.
kadang-kadang pagi ni kakak-kakak dia ada kelas juga. Dia nak jawab tak boleh. Mana ada belaga antara dia dan kakak dia, telefon nak kongsi dan sebagainya, ataupun lain nak kongsi dan sebagainya. Itu menjadi satu punca masalah. Kadang-kadang budak tak masuk. Tak boleh nak masuk. Dan kalau kita hakkan pula masa, memang dia tak ada nak masuk ini, esok dia tak akan masuk dah. Tak ada, dia kata kakak dia guna lagi. Dia jadi down. Jadi down. Biasanya kita beri hari ni tak apalah. Kalau nak hantar esok, kalau lusa ke, tapi harap dalam seminggu mestilah di atas sekali, jangan tak atas. Betul Ustaz, kita dia masa untuk atas. Masa betul. Sebab jadi dah ke murid saya tu. Ya. Tapi late pagi lah. Budak jadi down. Betul. Betul, jangan. Kita faham. Ustaz Kamal ada boleh kongsi tip ke kalau yang kongsi tip kepada guru-guru kita, guru-guru kafah kita yang punya murid yang down ni. Maksudnya tak say sebab dia macam rasa ketinggalan dia berbanding rakan-rakan dia, tiba-tiba memang dia tak respon, lepas tu suruh masuk, ibu bapa puas pujuk dah. Ada tak tips ataupun idea-idea yang boleh kita pujuk pelajar tu? Dia gini, tu saya kata tadi, mana kita cuba buat sesuatu yang boleh menarik minat dia. Pembelajaran kita biar berbeza daripada lepas kita buat sama-sama. Sama-sama kita ambil, kita snake soalan bagi, okay, buat yang ni, salin. Buat yang ni, salin dan sebagainya. Macam wall tadi, itu merupakan salah satu benda yang boleh menarik pelajar. Dan kita kena ingat, contohnya kalau pelajar yang tak masuk ni, sebenarnya kadang-kadang dia pun bermasalah. Pernah berlaku di tempat ni. Ibu bapa mari tanya guru kafah kita. Dia kata, saya nak tanya ustazah. Memang tak ada ke kelas kafah? Dia kata dalam ni tak ada PDPA ke, dia kata kelas kafah. Ada juga. Jadi guru kafah tu kata, ada sebenarnya kan. Tapi bila telefon tu berada dengan murid, bila kita bui kerja, dia delete. Dia delete. Dia tengok memang tak ada lah. Jadi bila murid jumpa kita balik, kita tunjuk ni makcik, ni sebenarnya gini. Tapi sebenarnya kita kena tengok kenapa budak tu delete. Kita kena pandang kenapa budak tu delete. Kita tak terkira kenapa dia delete. Mungkin kerana dia tak minat, mungkin cara kita mengajar tu berbeza, ataupun dia tak kena cara membui latihan, nulis semua dan sebagainya. Sedangkan mereka pagi pun mereka nulis dah, petang kena pula, malam kena lagi. Jadi satu-satunya cara adalah kita menggunakan aplikasi yang boleh menarik minat mereka. Itu saya rasa. Mungkin Ustaz boleh kongsi lagi. Ada yang berpengalaman ke? Sama. Ustaz boleh kongsi. Sebab Ustaz ni orang yang berhadapan dengan murid. Dengan bapa dan sebagainya. Ustaz. Lah ni kita teruskan dengan work quiz. Sebab bila kita snap gambar bahan bercetak tu slow ya. Dalam 8 orang. Dalam untuk sehari tu 8 orang je. Tapi kalau kita quiz link ataupun work 20 orang boleh. Tak siapa betul. Okay. Boleh. Beza ke? Beza memang. Kita pun ambil langkah teruskan work ni lah ataupun quiz link. Terus salah. Kalau saya sokong. Walaupun kita kata betul. Walaupun benda tu kita kata benda nampak rengeh, praktis. Dia kata alah gitu je. Tapi tak apa. Paling tidak siapa benda tu kepada murid. Daripada kita buat sesuatu yang hebat, yang gah dan sebagainya, tapi murid tak terima. Siapa dia delete je. Siapa dia delete tahu dah ni. Cuba Ustaz Salah beri buat dia. Saya rasa dia tak kena delete. Dia akan main tu. Jawab. Tak menang tangan pula kita tengok markah dia. Itu saya kata. Tapi betul, saya setuju. Nak nulis kan dia kadang-kadang dia baca je Ustaz. Kalau kita atas untuk dia tulis salin semula tu dia baca je. Tapi tak ada atas pun. Betul lah. Tak apa. Tapi Ustazah, kalau dalam pemarkah contohnya,
kalau kita buat markah dan sebagainya, kalau dia baca tu pun kita dah boleh masuk dia markah lah sebenarnya. Betul Ustaz. Daripada, Maksudnya dia hadir lah. daripada dia tak buka langsung. Dia tak daripada tak itu langsung. Cuma kita dah bagi markah lah. Lon ni, sekarang ni, kalau lihat pagi, sekarang ni dia tengah buat pentadsiran bilik saja. Bermakna pelajar-pelajar mesti hantar kerja kepada guru. Baru guru boleh buat pentadsiran. Kalau pelajar tak hantar, walaupun lambat pun tak apa, tak kena hantar. Kalau pelajar tak hantar, macam mana kita nak buat pentadsiran? Itu untuk dia bagilah. Ayah kelas maring pun ada murid baru hantar hari ni, pagi ni. Pak maring. Tak apa. Tak apa, kita terima. Kita pun ucap terima kasih. Kita hargai itu penting Ustaz. Puji tu. Puji dan menghargai mereka tu. Puji ya betul. Pak budak ni biasalah kalau kita puji kan. Oh bagus Ustaz. Kita lagi ada betul. yang bagus macam dah Ustaz buat tu. Atau voice. I love you Ustazah. Suka hari ni. Tak apalah. Baguslah. Tapi bila dia kata dia suka saya rasa Ustazah lebih lagi gembira dah. Segar betul-betul. Hilang letih. Dia kata. sebab hasrat kita nak suruh dia tu suka minat pada belajar tu. Itulah alhamdulillah. Mana Ustazah boleh kongsi nanti dengan rakan-rakan tu. Itulah kita share dalam grup. Ada yang wish I love you Ustazah, Ustazah yang terbaik. Baguslah. Saya suka tu. Itu cara yang paling berkesan. Kita jangan macam sekarang ni, contohnya macam sekarang ni. Kita ngajar di sekolah ni, kadang-kadang 3 ataupun 4 pelajar Saya tak suka gitu. Ustazah ngajar, contohnya, kalau so pun tak boleh saya rasa. Asalkan budak boleh terima. Ni Ustazah nak ngajar ni lagi, lepas ni nak masuk ni pula lagi. Tapi, kalau budak tak boleh terima, tak ada guna. Betul Ustaz. Kadang dia panggil Ustazah sweet sweet lah Ustazah ni. jangan Ustaz panggil tu dah. Ada Ustaz, ada. Ada siap interview lagi. Kahwin kedok lagi. Ayatnya suka cara Ustaz tu ngajar. Dia habis-habis dia tu. Betul. Baguslah. Itulah. Ustazah lebih arif dengan perangai budak. Ustazah berhadapan dengan budak. Saya pun bekas guru kafah juga. Saya guru kafah bermula tahun 1998 kita start guru kafah. Lama Ustaz. Waktu tu allowance kafah 280 ya. Waktu tu. Tapi pengalaman ni lah kita masuk kita kongsi bersama sebenarnya. Ya Ustaz, betul Ustaz. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, boleh sila. Sila. Ini sebagaimana yang Ustazah nampak ni, Ustazah nampak ialah PDPA via Telegram dia panggil. Maksudnya LAN ni, kalau sebelah pagi LAN ni, cikgu sebelah pagi, semua dia banyak yang menggunakan Telegram. Jadi orang minta pada saya, Ustaz, kenapa kita guru kafah tak boleh buat untuk Telegram, dia kata. Saya kata saya akan buat. Sebab dia tak sering ketinggalan. Contohnya kalau pagi ada Telegram, kita pun ada Telegram juga. Seiring. Seiring, betul. Kita nak seiring. Biar guru-guru kita tidak ketinggalan dengan keadaan semasa. Aplikasi semasa. Okey. Telegram ni mudah ya Ustazah. Dia ada Telegram melalui handphone, Telegram melalui tab, Telegram melalui iPhone, Telegram melalui komputer. Dia ada banyak. Tapi bila Ustazah buka Telegram dulu, sebelum ni. Bulan 5, bulan 4. Kan Ustaz tak dengar Ustaz? Ya, ada yang tanya ke? Ustaz ni. Tak dengar. Okey. Bila kalau sebelum ni boleh terus. Tak boleh. Sebelum ni bulan 5, bulan 4, bulan 3 dan sebagainya sebelum ni memang jalan upload lah sikit.
Ingat. Suara daripada luar ke tu? Daripada luar saya rasa daripada luar tu. Tak apa. Terus nak tengok Sebelum dulu. ni Telegram tak pernah buat video. Telegram hanya buat ni lah. Tak ada video pun untuk Telegram sebelum ni. Tahun 2020 tak ada. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 tak ada. Tapi bila Ustaz perhatikan, bila Telegram start buat video call. Tengok. Contoh saya tunjuk tangan tu. Ni, kalau Ustaz perasan. Dia start buat 25 Jun. Baru ya. 25 Jun. Sebulan, tak ada sebulan lagi. Tak ada sebulan lagi. Telegram telah masuk grup video call. Bermakna sekarang ni, kita dah boleh guna grup video call dalam Telegram. Sebab Telegram pun mungkin dia tengok kena ikut perkembangan semasa dah ni kan PDPA. Jadi dia terpaksa kena buat grup video. Nak lawan ni, nak lawan Meet, nak lawan Zoom, nak lawan WhatsApp dan sebagainya. Jadi dia pun masuk aplikasi grup video call pada 25 Jun. Tak ada sebulan, tak sampai sebulan lagi. Sebab tu kita cuba buat, kita tak suruh kita ketinggalan. Okey, cara-cara dia mudah je. Ustaz. Saya tunjuk sepintas lalu. Okey. Kenapa Telegram? Orang tanya. Kenapa kita nak guna Telegram? Banyak lagi program-program lain, aplikasi-aplikasi lain. Pertama, kerana banyak grup. Di sekolah kita ni memang banyak grup. Contohnya dalam telefon besar. Contoh telefon satu saja, kakak dia lagi ada, adik dia lagi ada. Jadi capu habis grup. Capu tu kata habis. Jadi dari Telegram ni dah. Kita boleh buat. Ni adalah untuk kakak. Dia akan kumpul kakak duduk setepak. Adik duduk setepak dan sebagainya. Yang kedua, banyak makan data internet. Dalam Telegram ni, dia tak makan banyak data. Jimat kos. Jimat kos ustazah. Jimat kos ustaz dan sebagainya. Memang jimat kos lah. Okey. Lepas tu kita boleh buat folder ikut keutamaan. Folder ni adalah untuk folder kakak. Maka segala maklumat kakak akan masuk dalam folder kakak. Ada folder adik. Ada folder kita dan sebagainya. Dan dia simple. Banyaklah. Cepat dan sebagainya. Okey. Kenapa Telegram? Ini apa kata Makcik Syah? Saya tak saya baca. Saya Ustaz baca ya. Makcik Syah kata gabul kepada Telegram ni. Makcik Kia. Maksud ke Makcik Syah ni? Cik Kia. Memandangkan pandemik COVID-19 mencatatkan lonjakan aktif baru yang begitu tinggi, pihak Kementerian Pendidikan telah memaklumkan semua murid mengikuti sesi pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPA bermula hari ini. Justru ibu bapa perlu menyediakan keperluan alatan seperti telefon atau komputer. Ada ramai juga memanfaatkan kegunaan Telegram bagi menyimpan file-file penting. Selain menggunakan aplikasi Google, Meet dan WhatsApp, ada setengah guru memanfaatkan kegunaan Telegram bagi memudahkan penghantaran dokumen bersaiz besar atau kerja sekolah. Okey, seorang ibu, ini bukan Makcik Kia lah, nak saya ambil dari akhbar ni, mengatakan kelebihan aplikasi Telegram adalah ia memiliki fungsi folder, fungsi folder yang memudahkan sesi pembelajaran. Yang mana folder ni memudahkan urusan guru atau ibu ayah menyimpan, menyemak kerja setiap anak atau pelajar mengikut ketetapan yang telah dibuat. Kelas online PDPA bermula hari ini, ibu ayah sudah kalian bersedia. Kami anak 3 ni memang ada banyak grup sekolah yang kena join. Tapi muncullah aplikasi Telegram ini ada fungsi folder. Kenapa fungsi folder tu? Paling kita ya. Senang nak buat grup untuk setiap anak, dia kata. Sebab ada folder ni dah senang nak buat grup untuk setiap anak. Contoh, okey. Pertama sekali ialah Ustazah download Telegram sama ada di telefon ataupun di komputer ataupun di iPad dan sebagainya. Ini ialah aplikasi Telegram. Benda yang sama ya. Telegram for Android ni untuk telefon Android, Telegram untuk laptop dan juga Telegram untuk iPhone dan sebagainya. Lambil dia gitu ya. Pernah tengok berlaku ke? Pernah saya rasa. Ada. Pernah Ustaz. Pernah tengok deh. Dan pernah guna. Dulu orang duk gawe kat ni dulu kok Telegram dululah. Tanya Kiki tahu dia pergi gawe kat mana, tanya dia. Ustaz.
Dah lah Ustaz. Tak apa. Pani kita Tak apa. cuba cara tu ni. Ya, buat dah. Okey. Tak singgah-singgah lah. Nota penting. Tinggal. Nota penting. Mana ustazah yang kena buat. Ustazah kena jadi admin. Kalau nak buat, kita boleh, ustazah boleh mengajar ke tak? Boleh mengajar guru, boleh mengajar pelajar, boleh mengajar murid dalam kelas. Kelas tu kita boleh buat dengan menggunakan Telegram. Tapi dengan satu syarat, ustazah lah yang akan jadi admin, yang akan buat. Jangan pelajar buat. Lepas tu kita bentuk grup. Saya kata guru mesti admin dan juga bentuk grup. Cara dia saya kira royak nanti. Mudah je. Pani boleh serah lalu dah. Okey. Langkah pertama, nak membuat grup kelas. Kita buat grup kelas dulu. Baru kita buat folder. Kita nak buka grup kelas dulu. Okey. Cara nak buat grup ialah, langkah pertama ialah kita klik pada Telegram. Kalau Ustaz dah berasa ni ialah Telegram. Kita klik pada dia akan keluarlah list ada nama dalam Telegram kita tu. Macam tu gitulah. Dia akan tubik semua nama tu. Lepas pada tu, nak buat grup, kita pergi lah. Langkah ketiga, kita klik. Di atas tu dia ada new group. Kita ambil new group ni, kita buat lah. Contohnya new group, lepas tu kita buat nama. Grup yang kita nak buat ni kelas berapa. Contohnya kalau kelas 5, macam saya cuba buat untuk kelas 5 Arif. PDPR 5 Arif. Langkah keempat. So, lepas tu kita next. Bila kita next nanti, dia akan keluar gitu. Carilah member. Contohnya, pilihlah pelajar-pelajar kita masuk nama satu. Kita create, dia akan jadi PDPR 5 Arif, dan dalam itu ada berapa orang. Contoh sini saya terasa orang baru ni. Langkah kena tu, dia akan jadi dah grup PDPR 5 Arif. Makna semua pelajar kelas 5 Arif, kita akan masuk dalam grup tu. Baru kita letak dalam folder. Grup ni ibarat macam kita letak dalam buku nota. Buku nota ni kelas 5. Folder ni macam satu kotak besar. Folder ni macam satu kotak besar. Ni kotak adik. Duduk dalam itulah. Pada saya rakyat ni. Okey. Lepas pada langkah ke-6 ni, seterusnya ialah kita pergi pada grup dah, kita dah siap buat dah. Dah ada dah grup dah. Maka kita pun membuat folder. Folder ni macam kotak besar kotak besar. Grup tu kita nak buat dalam tu. Dalam kotak tu ada grup adik, ada grup kakak, ada sebagainya. Membuat folder, pastikan Telegram sudah di-update versi terkini. Telegram tu awak kena update terkini lah. Langkah membuat folder ialah, pertama sekali, kita klik pada setting tepi atas tu. Pak tangan saya tunjuk ni. Sini. Lepas tu kita pergi pada sini. Setting yang kedua. Seterusnya ialah, klik pada folder. Lepas tu kita klik create a new folder. Lepas tu, namakan folder tersebut. Contohnya kita nak buat nama kelas 5 PDPR dan sebagainya. Dan pastikan nama folder tu tidak lebih daripada 12 huruf. Dia tak boleh 12 huruf. Nanti dia akan keluar lah bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Kita buat folder. Banyak folder. Kelas kakak, kelas adik. Kelas adik tu, grup dia tu kita masuk dari kelas adik tadi. Nanti tengok macam tu. Kelas adik, kelas kakak dan sebagainya. Lepas pada tu, contohnya kalau kita hantar bahaya kepada adik, dia pergi kepada nama adik dia duduk mana. Sebab adik dia tu kita dah masuk dalam folder dah. Ni. Tak apa Ustaz suruh nanti. Boleh buat. Ni folder kelas kakak, ni folder kelas adik, ni folder kelas abang dan sebagainya. Dia banyak folder nanti. Bermakna kalau kita tengok mudah, setelah pun okey. Ni adik ni. Adik ni ada ni adik. Mana adik akan masuk tempat adik. Kakak akan masuk pada tempat kakak dan sebagainya. Okey. Lepas pada tu, macam mana kalau kita nak mengajar budak, nak mengajar pelajar kita. Bila dah ada grup dan sebagainya, grup kelas, maka kita pun nak mengajar lah. Contoh kita nak mengajar pelajar kita. Kita klik pada grup kelas. Kita klik pada grup kelas tadi tu dan kita klik pada ni.
Dia panggil chat message ke apa ni, tak ingat. Ya, saya chat dah. Voice chat. Voice chat. Kita klik pada voice chat ni, maka dia akan tulis inilah, start voice chat. Dia ada, kita pilihlah grup mana yang kita nak. Contohnya PDPR 5 Arif. Kita continue dan kita akan nampak macam ni. Makna kalau dulu dia tak ada video call. Dan ni dia dah ada video call, maka kita bolehlah kita buka video call, gambar kita akan terpampang di situ. Tapi kita tak boleh ingat lagi pelajar hak murid. Murid kita tak buka lagi. Bagaimana penerimaan murid bila kita buka gini, kelas 5 Arif ni, bagaimanakah penerimaan murid? Di telefon murid dia kejadian tau. Dia kata baik gini. Di telefon murid dia kata baik gini. Dalam telegram murid. Grup PDPA 5 aspirasi, voice chat start. Budak kena klik join. Join je. Budak klik join, maka akan keluarlah gambar budak dan juga gambar kita. Kita baik dah. Ya, kita baik dua-dua. Contoh macam ni, kita baik dua-dua ni. Kita akan keluar, budak pakai keluar. Budak kena klik share kamera. Suruh pelajar kita, okey, klik share kamera, cikgu nak tengok. Dia klik share kamera, maka akan keluar lah. Kalau ada. Tapi dengan syarat dia, Telegram ni, dia tidak boleh lebih daripada 30 orang. Dari satu masa. Mana kalau ustaz nak buat untuk kelas, boleh lah. Kelas mungkin tak dapat 30 orang kan. Dia buat kelas. Dan dia kapasitas kelas lah. Kapasitas kelas ya. Dia laju lagi. Nak banding yang benda sekat ni dia tak lah. Dia memang laju. Tak apa, pandai kita teradua. Kita teradua bang. Boleh. Ustaz dah boleh terang nanti. Okey. Kena Ustaz. Ya. Lepas tu kita boleh share skrin juga. Ustazah ada bahan nak bagi pada pelajar. Ustazah boleh share skrin. Sama macam saya share ni. Dalam mic ya. Begitu juga dengan Telegram. Telegram pun kita boleh share. Itu cara dia. Mana klik pada titik 3 di atas tu. Situ dia ada, dia tulis share screen. Macam sini lagi, share screen. Bila kita share screen, maka budak-budak pun akan dapat melihat bahan pengajaran yang kita buat. Dan kita boleh nak tanya sedilah, nak mengajar sedilah pun boleh. Contohnya ustaz tak boleh mengajar sedilah. Contoh kalau sekarang ni, kalau guru UPKK ni, penting. Kalau boleh pelajar masuk, kita boleh tanya amali solat macam mana, bacaan solat macam mana, dan sebagainya. Boleh serah lah. Tapi kena tempat tak ada lain lah. Jangan pula tak ada lain. Kena ada lain. Kalau tak ada lain, tanya. Boleh saya rasa Ustaz boleh cuba nanti. Tapi memang sedap lah. Saya pernah cuba voice Telegram ni. Memang laju lah. Nak banding lain memang laju. Memang jelas. Boleh. Boleh serah. Boleh cuba lah lepas ni tak? Boleh terah lah lepas ni. Boleh cuba. Tapi dekat 30 orang ya. Pakatlah nak terang. Mudah ya. Tak ada masalah. Benda ni mudah. Tapi kita tak sewi ketinggalan. Sebab guru pagi lah ni dia ikut ni. Kita akan cuba ikut benda ni juga. Lama itu Ustaz Ramah lama kan jadi somak pula kau ni pakai Ramah guna Telegram. Tak ada masalah dia. Sebab lain dia jimat data. Data ustazah nanti tak makin banyak. Tapi dia selalunya aplikasi besar yang jadi sekat tu. Aplikasi besar ya. Dia dia pengusaha ni, dia kira juga pokok mana pun dia nak bertani juga buat dia. Dia nak bertani buat dia, betul. Nak pakak. Macam mic dia buat perhebatkan dia. Macam Telegram pun nak suruh ke hak dia juga. Gitulah. Dan gitu lah. Tapi tak ada masalah. Yang penting kita nak hak jimat. Kalau ada hak beri, tak kena bayar. Latar lagi kita nak. Patut suka tu dia. Tapi waktu kena tanya ke lah.
Okey. Yang tu rasanya tak ada masalah yang tu. Ada nak tanya ke apa perlu Ustaz Ustazah? Kita kongsi tak ada masalah. Okey, kita buka peluang kepada para peserta kalau ada yang nak tanya ke ataupun mungkin kurang jelas lagi dengan penerangan Ustaz Kamal rakyat saat ni. Boleh. Tanya je. Lepas kat buku kita ya. Saya tak boleh jawab, orang lain tak boleh jawab. Ustaz kata nak hantar tu. Saya hantar. Saya hantar. Saya bagi kepada melalui email ke? saya akan bagi kepada Ustaz Ki. Ustaz Ki ke pas kepada boleh. Kod WhatsApp. Modul. Okey. WhatsApp boleh. Modul ni kita akan bagi kod WhatsApp. WhatsApp group lah. Ada pak tu tanya Ustaz Ki nanti ke mana nanti. Gini, nanti saya akan kongsi modul yang kita belajar ini ni dalam grup penyelarah. Lepas tu nanti penyelarah akan bagi kepada Ustazah lah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Tapi kalau nak suruh saya hantar ke email Ustazah pun boleh juga. Tak ada masalah. Bagi email. Saya bagi email saya dulu. Sebab saya tak nak share email Ustazah. Ni email saya dah. Kau catat kalau tu Kamu boleh bagi email di dekat tu di incall message. Okey. Okey, baik. Dah. Boleh berhubung melalui email Ustaz Kamal tu tak apa. Tu dah. Tu dah. Ustaz Kamal dah bagi. Ustaz kata. Nanti saya hantar ke email saya nanti. Saya akan hantarlah. Saya akan balas dia. Sebabnya mungkin ke apa? Pernah berlaku ni. Ni tempat saya lah. Bila kita bagi bahan ni kepada penyelarah, kadang-kadang penyelarah tak sapa pun kepada kita. Okey, minta para peserta boleh catat lalu email Ustaz Kamal tu, takut hilang sebab Google Meet ni dia catatan ni dia akan hilang bila Google Meet habis. Tak ada Ustaz. Tu dah saya kata. Tak ada. Tu ada tu KJB CCC tu KBJ KJB CCC tu. Anak saya. Sebab saya buat nama kedai saya tu. Saya ada kedai kedai komputer ni. Boleh Ustaz Kamal bui sekali lagi, takut yang data dia dah pergi ke atas dah. Boleh. Tu. Sekali lagi Ustaz Kamal bui sekali lagi. KJB. Dapat dah Ustaz. Terima kasih. Okey, tak ada masalah. Terima kasih. Nanti ada masalah. Ustaz boleh tanya. Nak tanya masalah komputer pun boleh. Saya boleh jawab lah bahasa ada komputer. Assalamualaikum Ustaz. Saya Saibah binti Hanafi daripada Sekolah Kebangsaan 3. Saya nak tanya Ustaz lah. Sekarang ni saya memilih aplikasi Google Meet sebagai medium untuk PR saya. Jadi contohlah kalau kata minggu ni saya ajar satu tajuk kepada student saya, calon UPKK. Yang mana saya terpaksa gabungkan daripada anak-anak murid saya daripada calon UPKK 2020 dengan 2021 dalam satu grup. Jadi saya terpaksa buat Google Meet yang mana kehadiran keseluruhan jumlah pelajar saya, contoh dalam pukul 2, pukul 3 tu seramai 73 orang. Tapi setakat ni alhamdulillah saya buat Google Meet tu, tapi inisiatif Guru Kafah SK Kubang Kerian 3 kalau ikut jadual JAKIM tu hanya hari Selasa sahaja untuk kelas kafah untuk kelas 6. Tapi inisiatif Guru Kafah SK Kubang Kerian 3 untuk guru-guru UPKK gabungkan daripada hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa untuk kesemua daripada calon UPKK kelas 5 dan kelas 6. Jadi saya sendiri saya ambil inisiatif untuk guna Google Meet yang mana daripada 73 orang pelajar saya, contoh daripada pukul 2, pukul 3 tu 2 kelas, saya mengajar subjek yang sama. Okey, lepas tu boleh dikatakan separuh daripada 73 orang tu lebihlah dalam 48 daripada 73 tu. Jadi saya guna aplikasi Google Meet yang mana dalam tu contoh minggu ni saya ajar dulu tajuk. Contoh bahasa Arab saya ambil tajuk Ad-Dhamair.
saya jelaskan kepada anak-anak saya berkaitan dengan tajuk Ad-Dhamair daripada kata ganti nama pertama, kedua, ketiga. Okey, lepas tu saya minggu kedua saya share juga macam mana kepada anak-anak murid saya, sebab bahasa Arab ni kebanyakan calon UPKK dia tak boleh nak menguasai sangat bahasa Inggeris, bahasa Arab. Jadi saya cuba cari formula macam mana saya nak share dengan anak-anak saya untuk tackle soalan yang berkaitan dengan tajuk Ad-Dhamair. Jadi minggu yang ketiga pula untuk subjek bahasa Arab saya akan kongsi. Saya akan ambil soalan-soalan tahun lepas berkaitan dengan tajuk Ad-Dhamair. Saya buat soalan berfokus. Kalau tajuk Ad-Dhamair saya akan ambil tajuk Ad-Dhamair saja. Saya share dengan anak-anak macam mana anak-anak nak jawab soalan tajuk Ad-Dhamair, sebab parents sendiri masa saya bagi soalan tu dia tak mampu nak tolong anak-anak sendiri. Jadi apabila minggu kedua tu saya bagi formula contoh nak bagi ke anak-anak macam mana nak tackle soalan Ad-Dhamair. Lepas tu minggu ketiga saya ambil soalan-soalan UPKK tahun-tahun lepas. Contoh saya ambil daripada 2011 sampai 2015. Lepas tu saya convert dalam bentuk PDF. Lepas tu saya share screen masa saya buat presentation untuk hari tersebut. Jadi alhamdulillah apabila saya buat konsep yang macam tu, alhamdulillah penerimaan daripada anak-anak murid tu sendiri. Daripada kalau kita buat kelas melalui WhatsApp ni dia tak faham sangat. Jadi apabila ada interaksi dua hala di antara murid dan pelajar dalam satu masa yang sama, alhamdulillah dia dapat menguasai dengan baik untuk tajuk tersebut. Okey, alhamdulillah. Betul Ustazah. Itu sedikit Pertamanya daripada saya. Bagus. Saya nak itu sikit. Saya nak celah sikit dah. Okey, boleh sila. Boleh bagi respon. Pertamanya Ustazah, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Ustazah dan juga tim Ustazah di SK. Mana SK Kebahagiaan apa ni? Kebahagiaan 3. Kebahagiaan 3. Syabaslah saya nak ucapkan. Sebab ni saya tengok Ustazah royak pun bersemangat tu. Saya pun jadi semangat juga ni. Tak betul. Memang Zakir bagi masa itu. Memang tak cukup. Masa kalau Ustaz nak ambil hari Selasa satu sehari je. Memang tak cukup. Jadi inisiatif yang Ustazah buat tu memang betul. Dan saya memang tabik pada Ustazah ni. Tabik sprint. Memang mana meluangkan masa. Kita tidak dibayar sebenarnya waktu tu. Tapi kita kerana kita nak pelajar-pelajar kita ni berjaya. Kita tak boleh mereka ni ketinggalan. Jadi kita ambil inisiatif, kita buat sendiri. Syabas Ustazah. Saya memang salut lah. Dan saya jumpa juga beberapa sekolah sama juga buat macam Ustazah ni. SK Mentuan pun buat gitu juga. Buat alhamdulillah. Dan saya yakin tiap sekolah dia ada inisiatif masing-masing. Mungkin kalau dia tak buat gini, mungkin dia buat cara lain dan sebagainya. Sebab masa dia bagi tu memang tak cukup. Dan Ustazah boleh kongsi contohnya. SK Mentuan pun buat gitu juga. Buat gitu sama alhamdulillah lah. Sama. Google betul macam Ustazah Suhaibah rakyat tadi. Bermakna bila kita buat juga. Alhamdulillah. Gabung gitu. Okay, alhamdulillah. Bila kita buat secara Google Meet ni, bermakna kita boleh bertatap muka dengan pelajar. Dia lain. Kalau kita buat secara tak bertatap muka, walaupun tidak bersua di luar, tapi kita bersua di alam maya. Kita boleh tengok muka kita, dia boleh tengok muka kita, tapi itu lain. Dia akan rasa ada panggil aura. Ada keberkesanan tu lebih. Betul Ustazah saya. Tapi teruskanlah Ustazah. Terima kasih Ustaz Kamal. Terima kasih. Okey, saya daripada kalau SK 1000 macam Ustazah Suhaibah lah. Rakan saya juga tu. Junior SK 1000. Okey, macam SK 1000. Okey, sila Ustazah. SK 1000 buat gini. Guru UPKK memang gitulah. Ustazah Fazilawati bagi laluan kepada Nur Hasniza dulu. Okey, kalau SK 1000 kami buat gini untuk pelajar UPKK daripada pukul 2 sampai pukul 4 kelas. Jadi kami belajar 2 sesi. Okey, pukul 2 sampai pukul 3 kelas A, contoh pukul 3 sampai pukul 4 kelas B.
Tapi untuk kelas A tu kami akan ngajar kelas 5A, 5B. Okey, untuk kelas pukul 3 sampai pukul 4 kelas 5B 5B net B. Okey, tadi 5A net A. Okey, jadi kami ngajar lagi. 4 kelas hari daripada ayat tu. Okey, jadi untuk murid-murid SK Seribong ni masalah kami ni budak-budak tak say masuk PDPR. Gitu. Jadi kalau gitulah kami pagi begitu juga. Pagi begitu juga. Jadi kalau kami saya buat Google Meet sekurang-kurangnya sekali seminggu dan juga Telegram sekali seminggu dalam voice chat untuk bincang soalan koleksi soalan UPKK yang lepas-lepas. Jadi inisiatif saya untuk bagi penerangan kepada murid-murid ni, kalau kita buat Google Meet dengan Telegram ni dia secara live. Okey, secara live masa tu je kita boleh ngajar. Okey, lagi saya pun inisiatif saya lagi animasi cari aplikasi untuk buat video. Jadi bolehlah cari aplikasi boleh buat video. Contohnya aplikasi B9, InShot, XD Photo. Banyak. Cari aplikasi tu. Jadi kita buat video, jangan buat video panjang nanti mokpok lebar pula. Masalah begitu. Saya buat kalau tajuk kita pendek-pendek buat dalam masa 2-3 minit je. Saya buat dalam masa 2 minit. Atas dalam WhatsApp. Kita atas dalam WhatsApp. Kalau budak tak boleh nak ikut masa kita live tu kurang-kurangnya masa dia buka WhatsApp nanti dia boleh tengok apa kita mengajar hari ni. Jadi untuk saya mengajar itu saya buat video. Okey, untuk Telegram ataupun Google Meet, saya ada Google Meet. Kalau Telegram dan Google Meet tu kalau orang masuk tu baca dulu je. Tu je lah orang masuk. Masalah mungkin lain. Lepas tu kat ibu bapa bawa telefon pergi kerja. Lepas tu kat kongsi dengan lain. Itu masalahnya. Kami kalau buat Google Meet tu, saya buat Google Meet orang dah 2 kelas. Kelas net A dengan 5A. Dari situ masuk. Kadang-kadang tak sampai 15 orang yang masuk Google Meet. Padahal pelajar tu dalam 3-40 dah 2 kelas tu. 40 dan 50 orang masuk. Jadi saya terpaksa tak boleh nak buat Google Meet semua-semua lah. Jadi tinggal kot saya tak masuk kan. Jadi saya buat dalam masa minggu tu Google Meet sehari, Telegram sehari. Share kepada pelajar-pelajar. Betul. Itulah. Betul, Ustazah. Sabarlah. Sabar nak ucap kepada Ustazah. Sebab boleh juga buat Google Meet di daerah tu. Tempat-tempat lain ada yang tak boleh buat Google Meet. Dan Ustazah ingat tak? Apa hikmah berlakunya coronavirus ni? Pandemik. Hikmah dia ialah kalau dulu kita tak fikir pun tentang aplikasi kita nak guna untuk buat pembelajaran, sekarang ni Ustazah dah main. Saya ingat tadi InShot dan sebagainya, buat video dan sebagainya. Itu ialah hikmah dia. Jadi apa-apa pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang berlaku ni ada hikmah dia sebenarnya. Dan tahniah Ustazah sebab mampu buat. Cuma saya nak tanya Ustazah kalian ni. Kalaulah ni nak tanya ni. Kalaulah kita buat lah ni, kita nak buat pemarkahan UPKK ni, saya masuk bab orang lain benar ni. Apa contoh kita nak kongsi. Kalaulah sekarang ni pemarkahan UPKK bagi ustaz-ustazah yang ngajar darjah 5, darjah 6, mereka sekarang ni kena berhadapan nak buat markah amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. Betul Ustazah? Betul. Itu yang kita suruh buat sekarang ni. Cara macam mana Ustazah buat, saya nak tahu. Jadi untuk sekolah SK Kubang Kedah 3. Okey, saya masuk. Salah satunya adalah video. Video contoh kalau kata untuk amali solat tu, contoh minggu ni untuk amali wuduk suruh buat video. Cuma kalau yang untuk bacaan-bacaan dalam solat saya buat melalui Google Meet semalam. Sebab anak-anak saya memang ramai. Boleh. Camil. Okey. Untuk SK Mentuan, SK Mentuan, kita Okey, Assalamualaikum. Okey, kalau untuk SK Seribong daripada awal-awal lagi dalam bulan 5 bulan ni hari tu saya dah mention dah. Okey, bulan ni bulan 7 saya nak buat amali solat dengan PCHI. Jadi saya bagi
Washnote lah, kita gunakan Washnote Lalu amali dengan Google Form. ni. Okey, dia rakam video, dia hantar ke. Okey, untuk bacaan, saya suruh dia bagi voice note, hantar ke kita gitu. Kalau untuk saya pun, saya hantar soalan, suruh dia ngapa, saya hantar soalan tapi tak ada jawapan. Okey, ini nanti dia kena cari jawapan. Dia voice note ke saya hantar. Okey. Orang lain lagi nak tahu. Saya saja nak tahu je ni. Kita nak kongsi ya. Untuk assignment tuan tak ada, kita guna Google Form lah. Kalau untuk baca apa doa tu kita guna voice note. Suruh murid hantar voice note. Kita nak dengar baca dia tu. Supaya juga dengan tilawah hafazan. Okey. Istilahnya dia guna Google Meet. Ni budak-budak atas video amali lah. Amali baca dia. Itulah guna Google Meet dengan video. Okey. Betul lah. Macam Ustaz buat tu memang dah betul lah. Cuma saya nak tanya satu lagi. Kalau budak ni tak masuk dalam Google Meet, budak ni tak masuk, tak berpartisipasi ya. Tak ada kerjasama daripada murid. Apa tindakan kita nak buat pada pelajar yang UPKK ni? Saya telefon mak ayah dia. Itulah nak ayatnya. Betul lah tu. Direct terus kepada parent. Betul. Telefon terus kepada parent. Betul. Itu satu cara terakhir. Tanya khabar. Tanya khabar. Tanya mak dia, anak rumah ni semaya ke tak? Gitu dah sebenarnya. Kalau dia semaya cukup waktu ke tak dan sebagainya, kita tanyalah sedikit banyak. Selagi ustazah, kalau telefon pun tak boleh juga. Sudah. Telefon tak boleh. Kalau dekat-dekat kita pergi rumah dia. Kalau lama kau tak lagi rumah, nak buat kan? Saya suruh sign dia pula berhubung. Ada juga suruh. Jira dia, tanya khabar jira dia. Telefon lah, jira dia. Tapi jangan ustaz dah paksa diri sangat lah. Contohnya. Kita juga jangan kita mendedah. Jangan mendedahkan kita kepada satu penyakit yang tersebar di luar. Contohnya gini mudah ya Ustazah. Kalau saya lah. Kaedah terakhir sekali ialah tak ada dah. Budak ni kita hello pun mak dia tak akak ataupun dia tak ada telefon dan sebagainya. Cara dia ialah cari guru yang mengajar dia di tempat. Siapa? Guru mana yang mengajar dia tempat dulu? Sebelum berlaku COVID-19 ni, guru tu boleh royak. Dulu budak ni semaya. Masa semaya dah cepat dulu okey dia tengok. Dan cara hidup Islam dia pun okey. Waktu dia cepat dulu ke sebelum berlaku COVID ni. Itulah penilaian kita terakhir. Kita boleh buat penilaian juga berdasar pada guru-guru yang mengajar dia dulu. Kalau kita dah mengajar dia dulu, kita tahu dah. Dan kita tak ada cara lain dah contohnya. Betul. Berhubungan sama-sama kita lah. Tapi kalau saya nak tabik selaginya bagi betul. Nak tabik selaginya orang yang guru yang tadi yang call ibu bapa tu. Yana terus. Adilah. Siap bagi motivasi lagi ke ibu bapa. Royak cara macam mana nak pujuk. Nak pujuk anak tu kata mama boleh tarik sambil-sambil santai-santai tanya macam mana. Macam kita kecek anak ngamuk lah maksudnya. Betul lah. Biar ingat Fadilawati. Biar ingat lah dia ada abel dia ambil warna tu. Ada Ustaz. Ada. Ada. Ada jugalah yang siap minta gambar saya Ustaz. Nak buat video klip. Ada. Tak apa. Okey, aduh. Yelah kita kecek dengan parent tu kan, parent tu royak. Saya pun tak reti ustazah nak mengajar gini tak apa. Kalau tak tahu saya royak, saya bantu. Selu-selu jangan tekan lah anak kita. Saya pun ada anak royak. Betul, pandai-pandai lah kita. Pandai-pandai lah kita kecek dengan ibu bapa tu. Ibu bapa ni kalau kita kecek molek insya-Allah. Kalau ada waria mesti dia ada kebun ria boleh juga ustaz. Ya tu. Ofisel pun siapa ustaz? Ofisel. Ada. Dekat kalau saya rumah saya ni boleh kata murid saya saja.
Kok siapa umur 18 nikah dah pun ada. Alhamdulillah lah kalau jumpa tu akak tangan lah Wisaleh. Walaupun dia tu telah gesik. Tak apa dah. Naik Tak lah apa dia dah. naik kita. Tak apa. Kadang-kadang kelas nyesut pun jangan kita ingat dia ni. Betul Ustaz. Kadang-kadang mereka lah yang banyak membantu kita. Yes, Ya, okey. dia tulis Ustaz. Ada nak kongsi lagi? Betul. Dia budak-budak jenis ngesuk gitu Fadilawati. Dia nak mana pada awak dia. Kadang-kadang mereka hanya dari segi akademik yang mereka tak boleh. Tapi dari segi keluar ni, Ustazah suruh juga apa dia boleh buat. Boleh. Dia budak ni memang gitu. Mesin rupuk pun boleh. Obek ki basikal, tayar motor kita kadang-kadang tak ada angin. Ustazah buat apa Ustazah? Jumpa tengah jalan, dicari pong angin buat mari. Allah kata juga tak ada duduk dengan sekolah dulu. Pekel. Itulah untung kita guru kafah. Maknanya tu heavy kot tu budak kemudian mungkin dalam kita dalam kesusahan ada yang bantu nanti. Kita tak ingat pun. Tapi murid dia akan ingat ustazah dia. Tak ada turun dari motor lagi Ustaz. Sambut dah. Sambut di garas. Sambut di garas. Siap pipin tangan, bawa beg ke apa. Allah, suka kata. Lah ni tak boleh. Lah ni tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak apalah Ustaz. Kita usahalah hak mana budak yang murid yang tu nak suruh boleh ambil juga ujian ni. Kita kehel lah ke mana-mana pun. Kena kehel jugalah. Kehel jugalah. Kita boleh guna banyak kehel. Sebab ada telefon saya Ustaz. Saya murid tak boleh kerjasama pun Ustaz. Sekali habuk pun tak boleh. Tak apa. Jangan bimbang. Ada. Kalau ada kredit call. Pendekatan tau. Kita guna pendekatan lah. Betul. Tak ada kredit hubungi guru-guru yang ngajar dia. Tahun lepas. Mana guru tu kita tahu lah perangai budak tu kan. Tahu. Kita tanya belakang. Boleh. Tapi syarat sah Ustaz. Jangan budak ni tak lulus sudah. PCHI ni amali ni budak ni wajib lulus. Hak tu memang dah setting tu. Jangan tak lulus. Kita kemah hak tu. Kalau tak lulus, ewek kita sebagai guru kafah. Saya guru kafah juga. Jadi ewek gapo kita buat? Apa kita? Gapo kita buat selama bertahun-tahun start daripada darjah 1 sampai darjah 5, tiba-tiba budak ni tak boleh semaya tak lulus. Pelik. Betul Ustaz. Sebab dalam Google Form saya tu boleh detect budak tu ada setengah kekerapan menunaikan solat fardu. Juru Ustaz, dia jawab ada hak jarang-jarang, kadang-kadang. Saya pelbagai jawab itu. Cukup 5 waktu. Boleh detect Ustaz situ. Tak apalah, hebatlah. Mana sekarang ni memang guru kafah kita memang hebat. Ada setengah dia kata, guru Ustaz jumpa saya. Ustaz, dia kata, saya tengok guru kafah ni, dia kata, hebat daripada guru pagi. Saya tanya apa? Tengok pendekatan yang dia buat ni memang hebat. Saya kata, memang kita berasa bangga kot. Hebat kita. Moga ilmu kita cedok tu sikit. Kita cedok. Kita gabungkan. InsyaAllah. Semoga berkat lah nanti. Kita nanti. Ki. Mana Ustaz Ki? Ada. Dia itu. Dia dengar pasti tak apa, tak ada masalah. Tapi sukalah kalau boleh berkomunikasi gini, mana kita boleh dengar masalah dan kita boleh kongsi. Saya banyak belajar daripada pengalaman Ustazah tadi. Mana dia buat gini. Maka kita boleh hoyak orang lain pula. Benda gitulah. Kita kongsi lah. Baguslah. Saya nak tanya. Jawapan untuk ujian tu pun ada juga. Hak ceramah kita balik. Dewi hadir pula kita. Bagus. Ustaz Akir. Okey. Baik, kita beri laluan ke Ustaz Akir. Saya nak tanya. Saya rasa anggaran kita punya PKK ni bila? Tahun ni. Okey. Ustaz, saya jawab sikit lah. Ustaz Akir nak jawab. Ustaz Akir jawab. Sila. Kita beri apa? Kita meraihkan tuan penceramah kita. Tak ada.
apa ni UPKK ni, kita dijangka bulan 10 ke? Okey, baik. Terima kasih. Awal bulan 10 kalau tak silap saya tak ingat jadual dia. Tapi memang ada lah. Tapi untuk amali solat dengan PCHI dah bermula sekarang ni. Okey. Aku maklum lah. Cumanya hak UPKK kita kat awal bulan 10 dah. Tapi setakat ni on tu ke? Okey, beres. Tapi saya hak nak sikit kalau on lah. Sebab tu Pak saya sorang lah ni. Tak ada pembantu Ustaz. Dia seorang lagi beranak, retainer, beranak, syoti pula. Kena musim ni pula. Musim ni pula dia. Musim UPKK, musim istighfar kapal, musim elang nak buat pula. Banyak-banyak. Tapi nak buat kan? Simbol molek. Itulah, Ustaz Aki pula. Mari tu Pak. Kita ni tak ada SQ tak boleh lagi. Tak boleh. Orang kata baru saya lagi ke Ustaz Aki. Ya. Itu lagi. Kita kalau Ustaz boleh kena duduk situ lagi Ustaz. Kita undi macam situ. Ada. Ramai lagi orang lebih layak. Kita kalau boleh duduk sejabat dengan penceramah tu bahasa segar. Nangis Ustaz tak? Tak ada masalah. Saya ni, saya tak kira lah siapa mari pun. Kalau Ustaz Aki mari pun lagi comel. Kalau orang lain nak mari pun dia tak kisah tak apa. Kita perlu buat kerja, tak ada masalah. Yang penting kita kerja. Tugas kita adalah nak bantu guru kapal. Itu je. Kukuk mana pun. Saya pernah nak antara guru kafar dengan penyelarah ni. Pernah penyelarah mari royak gini, guru kafar royak gini. Tapi mana saya cek lah guru kafar lagi saya pergi. Sebab saya dibentuk untuk bantu guru kafar. Kukuk mana pun. Kita kena bantu guru kafar kita. Pernah penyelarah mari ngadu domba guru kafar. Guru kafar kalau saya gini-gini saya tak pergi. Saya pergi buat guru kafar. Saya panggil guru kafar. Guru kafar kata penyelarah tu sebenarnya bermasalah. Mungkin kata nak buruk tak ni, tapi nak ayatnya kita ni dibentuk dan dibina penyelia kafar untuk menolong dan untuk nak jaga guru kafar kita. Hukum mana pun. Gitu. Tambah sikit. Ya. Okey. Sebab pertama sekali saya nak, kalau boleh lah nak minta, mungkin boleh rujuk dekat chat ada beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita. Okey. Saya tak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan silibus juga. Yang mungkin tak sampai lagi kepada saya. Silibus soal ini kalau kata untuk proposal UPKK ni kita guna hak latest lah ke? Hak dalam apa ni, hak diberikan hak dalam PDF sebelum ni, betul tak? Ataupun ada perubahan lagi untuk silibus tu? Untuk setakat ni hak tu dulu ke? Memang kita pakai hak tu dulu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saya nak cek dalam ni PCHI, Google Form. Google Slide tu yang tekan klik-klik itu kita letak link ke? Betul. Memang letak link lah. Saya baca soalan ni. Kalau nak buat kuis ke video ke, saya eloknya guna tulisan Jawi atau Rumi. Kalau guru kafar biasa kalau kita nak buat, kita boleh gunakan soalan Jawi sebenarnya. Jawi boleh buat, Ustazah boleh buat Jawi. Cara nak buat Jawi pun boleh. Saya guna tulisan Jawi juga sebenarnya. Tapi untuk nak lebih faham, untuk kadang-kadang budak yang kita buat ni, kadang-kadang budak tu tak tahu Jawi. Tak pandai Jawi. Jadi kita cuba buat yang Melayu dulu. Biar dia faham ya dulu. Konsep kita dia nak suruh dia faham, kita buat waktu dulu. Kalau mungkin kelas 4, kelas 5 tu mungkin boleh lah ke Jawi. Kalau kelas 1, 2, tapi ke Jawi saya rasa ni Jawi budak darjah 1 tak tanya Jawi. Tak pandai sebab dia tak ngaji sekolah lagi. Betul. Betul Ustaz. Budak jadi 4, 5 pun tak menguasai betul-betul. Saya Rumi untuk Google Form tu. Tu pun masih dia tulis A, B, C, D. Hak tu tak guna keyboard Jawi lagi tu. Betul. Macam Nik Nur Syahadat Ismail kata ni, untuk darjah 1, mana lebih baik guna Rumi atau Jawi? Kalau saya lah, saya kata guna hak mana dia boleh baca dulu. Kalau Rumi dulu. Jawi memang dia tak ada lagi. Okey, ni kapal bervideo kalau bagi awak ni untuk taklimat kepada guru data. Dia buat taklimat dah ni, mohon tanya guru data lah. Ustaz boleh tanya guru data lah, sebab dia baru ni SUPKK dah bagi pun taklimat kepada guru data. Itulah. Untuk silibus darjah 1 pun macam tak berapa sistematik. Betul. Ustazah, saya nak ayat betul Kalau Ustazah nak ikut silibus, betul-betul ikut silibus, memang tak capai budak kita.
Memang tak capai. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Tulis. Contohnya kalau silibus tu tinggi, budak ni nak ngaji hak rendah pun tak tahu lagi. Macam mana kita nak ngajar tinggi? Lah ni kita nak dia faham ke ataupun dia ikut silibus? Bagi saya lebih suka ikut kefahaman dia. Itu dia faham. Tak sudah ikutlah silibus mana pun. Jangan dia guna tinggi. Memang tak ada ikut silibus. Tak ada. Biarlah. Tak kena. Apa lagi kalau pelajar? Kalau boleh dia kuasai hak basic tak apa dah. Contoh macam amali solat ke gapo tu ke. Itu penting dulu. Kalau pelajar sing group WhatsApp tapi tak tahu nama, dia kira hadir. Hadir lah. Lah ni kita kira hadir lah. Apa lagi tak ada tu? Saya pun gitu gak. Cek kira hadir lah. kan. Nampak dia dilihat. Maksudnya dia tengok benda tu. Dia buka je tak apa dah. Dia buka tak apa dah. Kira hadir lah. Ustazah pengisi laporan JAKIM baru ni kan. Bagi saya baru ni, kalau kita nak ikut betul-betul kehadiran, nyanyalah. Pandai-pandai lah. Kalau saya suruh guru kafah saya, pandai-pandai lah isi nanti. Kehadiran JAKIM baru ni lah. Kalau nak buat dia, gitu dia limit masa tu dah. 5 limit masa boleh. sampai pukul 5. Nyanyalah. Sedangkan malam tu ada lagi, malam tu ada lagi murid yang hantar. Sebab parent bekerja, okey? Betul. Okey, lain ada lagi ke? Nak kongsi. Ini ada seindah ciptaan tu Ustaz Kamal. Ada dia tanya ikut chat tu. Assalamualaikum Ustaz. Untuk belajar satu kehadiran pada Quran. Kalau saya lah. Kalau dia tengok, saya kira hadir lah bagi saya. Yang sinful tu dia kata tu, yang sinful tu macam mana ya? Kira hadir. Kalau saya hadir lah. Seindah ciptaan. Hadir. Sebab saya pernah bercakap dengan guru besar sekolah. Dalam 2 hari lepas, guru besar sekolah pagi kata, dia kata kalau murid yang buka yang kita hantar tu pun dikira hadir. Bermakna kita pergi hadir juga lah. Betul ya lah. Jumpa pagi lah. Tak nak tanya kalau saya baik keluar ke dia Jumaat Sabtu ke. Takut kerja dia. Dia kan nak hadir dia. Kadang-kadang Ustazah dia Ustazah ngajar mak Sabtu. Ada. Saya gini ya, ada ibu bawa bekerja. Dia okey. Pakai Isnin Selasa. Ada lah yang mesej saya, dia kata semua kerja Ustazah bagi ya Jumaat Sabtu ke dia nak atas Jumaat Sabtu. Jadi saya bagi keluar ke ibu bapa bekerja lah Jumaat Sabtu dia atas. Tak apa. Itu kan. Tak apa, Ustazah buat adil lah. Okey. Buat adil lah, tak apa. Tu saya kata kita tak boleh nak set masa kita. Tapi kita kena set masa dia. Kadang-kadang ibu bapa ni siap juga. Kita kena tu kita kerja di luar hari kita ada hari kafah juga dah. Tak apalah. Direct malam pun kita masih menerima lagi WhatsApp daripada ibu bapa ataupun kerja PDPA murid itulah. Ada sampai pukul 12 pun ada atas. Betul. Kita masih menunggulah. Ada seorang 2 anak murid saya pendiam. Saya baca soalan ni. Dia tidak nak bercakap untuk ujian amali. Bila bercakap dengan ibu bapa pun mereka masih tak nak bercakap. Jadi masalah itu saya melakukan ujian bagaimana. Ini pandai-pandai Ustazah lah nanti. Benarnya kita tengok ada kelakuan kalau ada amali tu kita tanya mak dia je sebenarnya. Tanya mak dia di rumah ni sembahyang kata. Mungkin dia nak ada budak saya pernah ngajar dulu. Budak ni tak bercakap pun dengan saya start daripada darjah 1 sampai darjah 3. Dia hanya bercakap dengan saya dia seorang. Orang lain semua dia tak bercakap. Sampai saya tanya saya dia tu lah. Kerana dia ni gini-gini, tak apalah. Bolehlah kita buat penilaian. Carilah keadaan macam mana pun. Yang penting kita boleh buat penilaian pada dia. Okey, Ki. Ustaz. Mana Ustaz Ki kita ni? Ustaz tak boleh nak minum air dulu boleh. Tapi buat diri lah. Ingat Ustaz nak COD tadi. Aduh, payah nak COD lah ni. Nak bui dalam ni boleh lah.
Kerana si Odi kita nak uji alamat lalu Ustaz. Ada. Tak boleh kita ada error lah, tak boleh kita ada error. Tapi Rana boleh Ustaz. Rana boleh hentar daerah. Rana boleh hentar, tapi tempat saya tak ada Rana rasanya. Tu. Seluruh Malaysia tu Ustaz. Anda tu. Pulak. Okey. Mana Ustaz Ki ni? Tak boleh, tak dapat tidak. Tak boleh nak menijak tu. SK Gonde ada tak dalam ni? Minah air segala. Sekejap. Kejap Ustaz Kamal, bentar. Boleh. Terus. SK Gonde ada, SK Gondang. Ada wakil tak SK Gondang? Tak ada. Gonde ni antara tempat hook email ada. Sebab tak ada dari kehadiran, isi dari Google Form. Google Form isi dah? Tak isi lagi. Kehadiran. Isi deh. Dah boleh check message tu. Kita tak link situ, nanti isi dalam tu deh. Okay. Mana tak isi lagi, boleh isi sebab tengok ada lagi tu hok tak isi tu. Hok isi double pun ada. Slow. Isi dah apa? Kejap-kejap lagi kalau tak boleh lah ni, mentang-mentang lagi deh. Sebab kita nak kehadiran siapa hadir ni, tak hadir. Ada lagi apa-apa Ustazah Miah nak royak ke, Ustazah Azam Zuraida ke? Saya rasa saya lebih kepada pengurusan pentadbiran je. Ketua konsep okey. Dan keuangan. Hak tu je saya boleh royak. Hak lain tu kena HPIC dia lah jawab. Takut nak tanya Elam ada tak masuk lagi ke? Kalau tak masuk mesti akan direct dah kita. Masuk kau tu. Kalau dah bunyi dah. Tapi nampak ceria belaka tu mungkin masuk tu. Masuklah ke dah. Siapa mesej dah malam. Cuma ada yang tanya tu, Elang 80 tu, apa yang 80 tu? Cik Zam. 80 tu status 80. Status 80. Status 80 di e-link maksudnya dia dalam proses mungkin esok kalau bila status 80 ni esok lalu masuk duit. Dalam proses dia lah, dia ada proses 40, 80 tu peringkat akhir tu. Nak masuk duit. Kalau bunyi 80 mula-mula. Kalau Ustaz dah bunyi status 80 mula-mula boleh senyum lah. Gitu. Itulah ramai yang tanya. Boleh dah kalau nak. Boleh dah nak plan ni. Okey, esok nak pergi berliga ni dan sebagainya. Boleh planning lah kalau status 80 tu. Kak lah kita ada maklum dah dalam grup penyelarah. Ya. Penyelarah kita maklum dalam grup Elang kita maklum dah pasal status 80 tu. Tu. Yalah. Lama dah tak pergi Elang ni. Last tahun lepas Apa orang kata baru hebat-hebat belakang ni. Penyelia lah orang hebat-hebat belakang sini ni. Tapi tak usah turun nak tempat orang. Lama dah pada baru. Turun tempat orang tu. Pada Ustaz Kamal sore. Tak kira je tu. Aduh, penat lah. Ya, lan lagi penat ni. Istighfar dan sebagainya. Itulah. Ada kawan-kawan lagi Ustaz? Itulah awak lagi ramah. Kata baru memang hebat. Saya tabik pada penyelia Kota Baru. Sebab dia memang kalau around dia lah paling banyak sekali. Guru di Kota Baru. Hebat. Betul. Kalau tumpak ni 500 lebih je. Guru. Kalau Kota Baru ni saya tak boleh bayar kalau orang duduk Kota Baru kan. Kalau saya duduk Kota Baru saya tak mampu lah. 1,517 orang. Nak bayar 1,517 orang. Macam-macam PA, macam-macam perangai. Tapi penyelia dia hebat lah. Penyelia dia memang hebat. Hebat. Orang tu Kota Baru ni. Penyelia ni tidur pukul 3 pagi tak tidur lagi. Nak selesaikan Elang ni. Betul pada. Kalau awak nak tahu tanya Ustazah Miah dengan Ustazah Azam Zuraida. Saya tahu mereka buat kerja tak kira siang, tak kira malam. Kadang-kadang pos makan pun tak itu dia buat kerja. Jadi tabik lah. Tabik. Pernah tengok tak makan gitu ya. Kalau puasa gitu. Makan dengan ada kerja. Makan malam. Hebat. Tak lawan, saya tak lawan Kota Baru. Pergi buat kerja memang tak lawan. Hebat Kota Baru. Tak ada orang tanya saya tu dekat chat. Guru tanya soalan. Ustaz nak tanya, jadi sekarang kita lebih kepada penggunaan
melalui Telegram ke boleh WhatsApp. Okey, inilah salah. Mudah ya, Siti aja. Ya. Mudah ya. Dia tengok tempat dia sekarang ni, mana yang lebih sesuai dia guna. Kalau dia kata lebih sesuai menggunakan WhatsApp, boleh guna WhatsApp. Tapi kalau lah kata Telegram, gunalah Telegram. Pelajar kita tu ada mana? Kadang-kadang pelajar ni ada WhatsApp. Kemudian dia tak ada Telegram aplikasi. Tak. Tengok dulu. Tapi kalau nak jimatkan data, gunalah Telegram. Bukan nak ngepek Telegram ni. Orang Telegram pun tak payah saya ni. Kena survey lah, kena survey. Survey. Cuma kalau WhatsApp, pelajar kita tak ada WhatsApp, dia ada Telegram, tak ada guna juga. Kena sama-sama lah. Dah. Apa lagi? Okey. Sedangkan nak take pelajar yang masih yang masalah pembelajaran macam hyperaktif, disleksia, lemban dan sebagainya. Macam saya lah, saya pernah jadi guru kapal kan. Pelajar-pelajar ni banyak care. Tu saya kata tadi, saya pernah mengajar pelajar bisu. Pelajar bisu, dia tak kecek. Dia boleh kecek tapi dia tak kecek orang lain. Semua dia tak kecek. Macam mana kita nak layan dia? Kita buat, kalau saya buat biasa, saya buat macam biasa juga. Tapi kelebihan itu saya beri pada dia. Kita nak ke arah lebih gaya buat dia ni. Macam-macam iPhone ni kadang-kadang dia buat. Abang buat lah benda ni. Abang faham.